helai A4 paper kriteria, lebih kurang dalam 200 ke 300 sub kriteria. So alhamdulillah kita memenuhi hampir 95% daripada kriteria tu. Walaupun kita ni berstatus masjid muda dalam Negeri Sembilan, tapi dengan keadaan semasa kita ni, kita mematuhi kehendak tu lebih kurang 95%, hampir. So ada lagi 5%, 6% tu untuk kita baiki lah. Bila kita akan datang nanti, kita cuba baiki semula. So pada 14 hari bulan, tim penilai daripada JAIZ diketuai oleh JAIZ sendiri, dengan beberapa dari agensi daripada Jabatan Agama dan juga Jabatan Teknikal, termasuklah JKR, SWM, SW Corp dan pelbagai lagi agensi teknikal. So ada berapa belas orang yang datang pada 14 hari bulan tu. So lawatan tu telah dibuat pada 14 hari bulan jam 11.30 pagi hinggalah ke waktu Zuhur, dan mereka bersama-sama kita solat Zuhur di sini untuk melihat keadaan semasa jemaah Zuhur kita macam mana. Okey. Jadi untuk 14 hari bulan tu, penelitian standard tu dibagikan kepada dua bahagian. Satu, penilaian dari segi documentation, dan satu lagi kepada technical. Untuk documentation, dia fokus kepada pentadbiran masjid dari segi financial, dari segi pentadbiran umum, dari segi pentadbiran khairat kematian, dan pelbagai lagi. Dan dari segi juga termasuk dari segi pentadbiran kuliah, pengimarahan masjid. Dan untuk technical, dia fokus kepada infrastruktur masjid kita ni. Mostly kita memenuhi semua kehendak dia, cuma kita short satu benda je kita short. Dalam banyak-banyak senarai itu, kita kurang satu benda, which is dah ada dalam plan masjid yang kita plan nak buat tapi tak sempat nak buat. Satu benda besar tapi dalam plan kita, which is toilet OKU. Kita kekurangan toilet OKU je satu. Tapi benda tu untuk info, kita dah tender out, kita dah ada costing, kita dah ada kontraktornya, cuma kita tak keluar LA lagi kepada kontraktor yang berkenaan lah. Cuma sekarang ni kita tengah kena pasti dekat mana location toilet OKU tu yang sesuai. Sebab kita punya space limit dekat masjid kita ni, dan tak ada tempat ruang untuk toilet OKU. Sebab toilet OKU memerlukan saiz yang besar. Kalau ikut standard dia lah, minimum 100 square feet untuk toilet OKU, satu toilet OKU. Dan kita plan toilet OKU ni kita attach sekali dengan tempat wuduk OKU dan juga bilik untuk ruang untuk kita gunakan untuk baby. Kalau kata ada musafir datang singgah masjid kita, ada ruang khas untuk kemaskan baby kalau baby nak buang air apa kan. Okey, itu satu. So dari segi ruang solat kita comply. Dari segi bilik kuliah, bilik madrasah, bilik tetamu kita ada, semua kita ada cukup. So kita short satu je, toilet OKU. So kita harap dalam tahun ni kita boleh execute projek toilet OKU ni. Okay. Lain-lain keperluan OKU, alhamdulillah kita comply, toilet saja. Okey. Seterusnya saya pada bahagian documentation pula. So basically kita dah prepare satu slide. Slide ni adalah slide yang sama kita present dekat tim penilai. So slide ni di-prepare oleh kita punya Imam Doi, Imam Shah. Masa preparation ni pun suntuk. Kita ada ambil masa 1 minggu. Imam Shah ambil masa 1 minggu untuk prepare slide ni. Ada lebih kurang 70 page kalau tak silap saya. So dia ada masa seminggu, memang dia bersengkang mata selama seminggu tu sebab kesuntukan masa untuk present. So saya share sikit dan kita start. Okay, ini adalah kata-kata aluan daripada pengurusi. Cuma hari ni pengurusi tak ada. Okay, ni first komponen pengurusan. Okay, ini adalah carta organisasi masjid. Tuan-tuan boleh, kalau tak nampak boleh refer dekat kita notice board. Memang ada ni, kita prepare. Ini adalah visi dan misi masjid. Visi masjid kita adalah pusat penyatuan umat Islam setempat dengan asas takwa dan kasih sayang. Ini memang, visi ni memang syarat dalam kriteria yang diminta oleh pihak JAIZ, pihak penilai. Misi kita pula adalah mengimarahkan masjid dengan asas Al-Quran dan Sunnah
yang kukuh dengan idea pelaksanaan yang segar dan moden. Itu yang pertama, misi kita. Misi yang kedua, istiqamah menarik kehadiran jemaah dalam dan luar karya dengan prasarana dan operasi yang terbaik. So kita ada dua misi. Dan objektif kita adalah menyediakan ruang dan suasana ibadah yang terbaik bagi pemastautin dan musafir. Dan kita memang ada sediakan ruang solat untuk musafir sebenarnya di luar, untuk muslimin dan juga muslimah. Menyediakan dan menggalakkan mengajarkan budaya ilmu berasaskan ketakwaan. Okay. Next. Okay. Di perancangan strategik masjid, kita punya piagam pelanggan. Saya bacakan sikit. Kami berjanji akan menunaikan solat berjemaah 5 waktu, solat Jumaat serta solat Hari Raya tepat pada waktunya dan segala peralatan yang disediakan secara profesional. Kedua, kami bersedia memberi layanan mesra kepada semua pelawat dalam dan luar negeri. So far memang kita ada pelawat daripada luar negeri. Okay. Dan ketiga, kami akan mengimarahkan masjid dengan mengadakan program-program peningkatan ilmu di peringkat kanak-kanak, remaja, dewasa dan masyarakat antarabangsa. Keempat, kami akan memastikan masjid sebagai tempat ibadah yang selesa dari segi kebersihan, keselamatan dan ketenangan jemaah. Seterusnya, kami berjanji akan menggunakan sebaik-baiknya sumber-sumber yang ada pada kami dalam bentuk infak, dana dan tenaga kemahiran untuk menjalankan pelbagai aktiviti untuk pengimarahan masjid. Seterusnya, kami berusaha mengendalikan aktiviti rasmi keagamaan sempena Hari Kebesaran Islam serta menguruskan kematian warga Lavender Heights dan Taman Nusa Intan. Untuk maklum tuan-tuan, dalam masjid kita ni, dalam ahli karya kita ni termasuklah Nusa Intan. Nusa Intan adalah satu-satunya taman di luar Lavender Heights yang menjadi ahli karya kita. Kami memberikan layanan saksama kepada semua permohonan untuk menggunakan kemudahan tempat dan peralatan yang ada di masjid dengan mengutamakan maslahat ahli karya dan mengikut peraturan yang ditetapkan. So kalau tuan-tuan nak guna kita punya bilik kuliah ke, dewan serbaguna ke, just maklum dekat kita buat permohonan melalui imam. Kami bersedia menjalinkan kerjasama dengan pelbagai pihak jabatan kerajaan, swasta, masyarakat setempat dan NGO untuk melaksanakan program dan aktiviti berfaedah kepada masyarakat kita. So ini adalah piagam pelanggan kita. Okay, next. Okay, ini adalah sasaran perancangan strategik masjid di antara tahun 2018 hingga ke hari ini lah. Pertama, pembesaran bangunan masjid fasa 1. Yang ni pun kita telah siapkan benda ni. Skop kita adalah bangunan masjid. Dulu asalnya daripada surau, kita besarkan jadi masjid. Saran-saran kita pada 2018 dah siap pun. Okay. Dan kedua, projek kedua adalah pembesaran bangunan masjid fasa kedua. Ini adalah termasuk menara dan juga dewan makan. Yang ni pun dah siap. Kita dapat siapkan selepas PKP hari itu. Cuma dewan makan kita lambat sikit. Menara dah siap. And then nombor 3, renovation bangunan madrasah. Ini bangunan asrama. Ini pun dah disiapkan ikut jadual kita. Keempat, kamp ibadah anak-anak autism. Yang ni last year kita buat program 2 hari. Dan kamp ibadah cuti sekolah ni pun last year. Hari terbuka masjid, skop kerja adalah ahli karya, non-muslim dan orang awam. Ni masa hari terbuka kita buat tu, kita ada invite non-muslim masa dalam program kita tu. Okay. Next. Program ketujuh, program muslimat. Ni daripada last year sampai ke hari ini. Kuliah ni berjalan setiap hari. Okay. Dan nombor 8, ziarah ahli karya. Ziarah ahli karya ni selalunya kita buat pada setiap hari Isnin petang. Orang sakit, untuk orang sakit, saudara baru, fakir miskin, OKU, ibu tunggal. Dan if let's say kalau ada keperluan, contoh asnaf-asnaf, kalau kita dapat maklum daripada jemaah, dan kita juga akan buat lawatan ziarah. Dan nombor 9, of course, gerobok rezeki. Kita punya gerobok rezeki memang dikenali. In fact, masa kita punya perbincangan masa lawatan penilai itu hari pun, dia pun ada highlight pasal ni. Ini kita punya
Kalau bisnes ni kira best selling point lah ni. Okay. Nombor 10, Tadarus Al-Quran Asas. Dan ke-11, kuliah perdana bulanan. Okay, ini adalah kita punya rupa daripada awal dulu, surau, dan tambah sikit jadi masjid kan. Inilah perubahan kita. Okay. Ini adalah tahap sebaran perancangan strategik. So kita menggunakan papan tanda kita, notis. Okay. Pelaksanaan program selaras dengan perancangan, kita ada melalui minit mesyuarat, gambar-gambar dan juga jadual-jadual yang kita gunakan. Okay. Pengisian AJK dan kepelbagaian latar belakang. AJK utama kita punya pengurusi dia berlatar belakangkan corporate, Haji Asnaf, saya sendiri kontraktor, Bendahari Haji Saleh bekas pengarah KPDN HEP, Biro Pendidikan Imam Shah kita, dia juga adalah mudir kepada Madrasah Al-Fat kita, okay, dan bekas pengurus Jabatan Pembangunan Manusia di sebuah syarikat international company di PJ. Biro Dakwah Imam Shah juga. Biro Kebajikan Haji Muhammad Ishak Abdul Rahman, dia merupakan eksekutif kejuruteraan. Biro Belia Muhammad Isham Muhammad Hanif. Biro Muslimat Dr. Hajah Paimah Atomah, bekas pensyarah UTM. Ini kita punya orang kuat muslimah. Biro Keselamatan Datuk Abu, merupakan bekas penolong pengarah siasatan jenayah Bukit Aman. Biro Pembangunan Haji Asujai, merupakan seorang usahawan, pembekal barangan-barangan hospital. So kita punya bilik jenazah tu didesain oleh Haji Asu. So kalau tengok spek dia, kalau tuan-tuan masuk bilik jenazah tu macam hospital. So rasanya kita saja yang gunakan tu. Biro Pengurusan Aset Haji Fazilan, dia merupakan bekas penyelidik penyelenggaraan sebuah kilang. Biro Penyelenggaraan Haji Samsudin Mokhtar. Biro Kerajaan Haji Harun Yaakob, merupakan seorang usahawan catering. Dan Biro Khairat Kematian Abang Razali Abang Ghani, bekas pegawai bank CIMB. So sikit latar belakang kerana AJK kita. Proses pemilihan jawatankuasa masjid, kalau tuan-tuan ingat macam mana kita buat pilihan raya masjid pada tahun 2018 dulu, ini adalah cara-caranya. Pemilihan dijalankan melalui proses pemilihan secara undian, secara bertulis. Pengundian dijalankan di Dewan Kuliah dengan sistem kertas undi. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam rekod JAIZ, inilah satu-satunya masjid yang menggunakan konsep ni. Mungkin JAIZ akan menggunakan konsep yang sama untuk next election. Pengundian dikendalikan oleh badan bebas, dulu kita panggil SPR lah, terdiri daripada individu yang dihormati dalam karya kita ni. Terdiri daripada Datuk Abu Kasim, Datuk Sri Abdul Rahim, Ustaz Ahmad Azhari, Haji Hamzah, Profesor Dr. Ghazali, Imam Haji Jumali, Imam Naufal Ahmad Azhari. So ribuan terima kasih kepada nama-nama ni. Mereka bersengkang mata sampai ke subuh mengira undi masa tu. So kita announce jumlah undi tu subuh, sebelum azan, sebelum azan subuh. So terima kasih banyak-banyak kepada mereka-mereka ni. Okay. So pemilihan kita adalah berdasarkan kepada kehendak JAIZ yang telah ditetapkan oleh pihak JAIZ. Okay, next. So ini adalah gambar-gambar lama kita, kenangan masa proses pemilihan 2018 ni. Okay. Penyediaan pasukan pelapis pegawai masjid. Slot imam dan bilal dengan khidmat pelajar Madrasah Tahfiz Al-Fat Lavender Heights pada setiap hari Sabtu untuk waktu maghrib. Okay. Setakat ni kita ada seorang pelajar kita yang memang dah hafiz 30 juzuk. Dan selalunya kalau hari Sabtu ni imam 30 juzuk, bilal kita jemput yang dah 16 juzuk bilal. Dan tambahan hari Ahad kita jemput imam Ustaz Kamal daripada Imam Nusa Intan. Okay. Ini adalah senarai kursus-kursus yang dihadiri oleh AJK Masjid. Yang pertama adalah kursus pengurusan kewangan, dihadiri oleh Bendahari. Dan kursus persempadanan karya dihadiri oleh Imam 1. Ini semua adalah diorganize oleh JAIZ.
khusus yang dihadiri oleh Pegawai Masjid lagi, khusus jurunikah oleh Imam satu, khusus imam oleh Imam satu juga yang hadir, kaunseling Imam satu, dan khusus Bilal. Okey. Untuk buat masa ini kita memperkenalkan mekanisme untuk penerimaan aduan atau cadangan melalui telefon. Telefon bolehlah ke mana-mana AJK ataupun pegawai masjid, melalui SMS, WhatsApp, aduan lisan, Facebook, Google Business. Nanti kita akan sharekan satu nombor baru. Masjid ada sediakan satu nombor baru, hotline. Nanti kita akan sharekan kemudian. Kita baru je register. Okay. Pengurusan pengendalian aduan cadangan, aduan dibincangkan terus di dalam grup WhatsApp AJK dan tindakan diambil sewajarnya dalam jangka masa terdekat sebagaimana munasabah. Aduan dan tindakan tidak didokumenkan dan tidak dipaparkan. Buat masa ni kami punya grup WhatsApp AJK memang aktif, termasuk muslimat sikit ada dalam tu. So kalau ada apa-apa masalah, just maklumkan dekat mana-mana AJK dan kami akan bincangkan di dalam grup WhatsApp. So tak perlulah nak menunggu mesyuarat pengurusan yang kami buat setiap bulan. Okay. Jumlah aduan yang diselesaikan secara anggaran, kami mengambil tindakan dan menyelesaikan 80% daripada cadangan dan aduan ahli karya. Baki 20% adalah aduan yang berbentuk pribadi, tidak menepati aspirasi pengurusan masjid dan tidak menepati kehendak syarak. Pengiktirafan berbentuk pertandingan dalam tempoh 5 tahun. Buat masa ni masjid kita baru berusia 2 tahun lebih sikit. So kita tak pernah masuk apa-apa pertandingan di peringkat negeri ataupun kebangsaan. In fact kita beri notis yang ni pun, kita pun tak tahu yang JAIZ ada kelolakan pertandingan sebegini. Jadi kita pun pertama kali. So banyaklah kekurangan dari segi persediaan tu kan. Okay, ini adalah satu pengiktirafan kepada kita, bukan pertandingan. Ini adalah masa kita buat gerobok rezeki. Kita dapat pengiktirafan daripada Undang Johor. Kita dapat surat kuning penghargaan daripada Undang Johor pada waktu ni. Mesyuarat AJK kekerapan, mesyuarat AJK diadakan sebanyak 6 kali di dalam tahun 2019. AJK Masjid dikendaki mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun. So kita melebihi sasaran dah. Ini tidak termasuk mesyuarat keselamatan, mesyuarat gerak kerja. Hanya mesyuarat pengurusan kita adakan 6 kali pada tahun lepas. Kehadiran AJK untuk mesyuarat ni purata lebih kurang dalam 80%. So komitmen daripada setiap AJK tu alhamdulillah okey. Kekerapan menyediakan laporan untuk laporan kewangan. JAIZ meminta kita untuk sediakan 4 laporan, tapi buat masa ni kita sediakan 1 laporan saja kewangan. Penyerahan minit mesyuarat kepada pihak kuasa agama negeri. Ini salah satu kriteria yang JAIZ minta dalam standard list tu, tapi kita tak hantar sebab JAIZ tak tetapkan untuk masjid hantar minit mesyuarat kepada pihak pengurusan JAIZ. Rekod kewangan, pematuhan garis panduan atau peraturan kewangan masjid dan surau kerajaan negeri dengan format yang disediakan. Bendahari akan bentangkan format secara fizikal. So untuk 2000 laporan kewangan masa penilaian tu, kita submit kewangan tahun 2019. 2020 kita tak dapat submit sebab ada berlaku technical issue pada kita punya laptop. Ada corrupted hari itu. Jadi kita serah secara fizikal lah hari itu, masa penilaian tu. Semakan audit, pemeriksa kira-kira yang dilantik memeriksa akaun masjid bersama bendahari sebulan sekali. Kita punya auditor adalah Abang Haji Rozali dan juga Dr. Karudin. Pembentangan laporan kewangan dalam mesyuarat kedudukan kewangan masjid dibincangkan pada setiap mesyuarat AJK. Yang ni bendahari kita lah yang akan bentangkan setiap kali mesyuarat pengurusan. Pengurusan tabung masjid, kutipan harian. Bendahari melakukan kutipan harian setiap kali selepas isyak dan jumlah direkodkan di dalam dokumen. Duit kutipan disimpan dalam peti besi.
So masjid kita ni adalah satu tempat tu kita letak peti besi masjid yang kita tak boleh bagi tahulah kat mana. Tapi ada peti besi tu. Jawatan Kuasa Penilai nak tengok peti besi tu kat mana. So kami dah tunjukkan. Pasal tu salah satu kriteria dia, peti besi tu. Okey, untuk kutipan solat Jumaat, setiap selepas solat Jumaat semua tabung kekal dan tabung bergerak dikosongkan dan dikira oleh bendahari dan pasukannya. Jumlah direkodkan dan kutipan disimpan di dalam peti besi. Kutipan yang tersimpan dalam peti besi akan didepositkan di dalam bank bergantung kepada keperluan jika ada lebihan. Sebab kita gunakan juga duit-duit cash ni untuk bayar keperluan lain lah. Contoh untuk kita support madrasah, untuk kita bayar gaji, kita punya pembantu kebersihan kita dan lain-lain keperluan lah. Untuk beli bahan-bahan masak semua tu kita gunakan duit cash. So kalau ada lebihan dan kita mainkan kepada akaun kita. Dan sumber kewangan, kita dapat kutipan harian, kutipan Jumaat daripada yuran pengajian madrasah, wakaf madrasah, kempen tajaan pelajar di madrasah, kutipan dana pembangunan dan tajaan belian. So banyak aset-aset di dalam masjid kita ni yang orang infak, ahli karya infak. So ni termasuk dalam tajaan belian. Okay. Perbelanjaan kewangan, kita banyak keluarkan duit untuk bayaran penceramah, kos makanan harian pelajar madrasah, penyelenggaraan infrastruktur, pembangunan, utility, program keilmuan, daurah, kem ibadah, program OKU, program outreach, termasuk juga hari terbuka masjid, program hari kebesaran Islam, hari raya, Maulid Nabi, makan malam harian selepas isyak. Malam ni rasanya ada makan. Sarapan selepas kuliah subuh, elawan imam, elawan bendahari, kebajikan, bantuan kepada asnaf dan pesakit. Bantuan asnaf ni dia ongoing. Kita hanya setiap bulan kita masih lagi menerima orang yang memerlukan bantuan. So masjid memang support benda ni. Prestasi perbelanjaan pada tahun 2019, jumlah pendapatan kita RM476,096, jumlah perbelanjaan RM475,919, baki yang tinggal RM45,000. Okay. So baki ni kita bawa ke tahun 2020. Pengurusan aset masjid direkodkan secara manual untuk setiap kawasan fizikal. Bilangan alatan di dalam satu kawasan disenaraikan di dalam satu format dan ditampal di kawasan tersebut. Buat masa ni kita tak ada lagi computerized system untuk asset management. Jadi kita lebih kepada manual. Sebarang kemas kini akan dilakukan pada format tersebut secara langsung lah. Dan sistem yang ringkas begini menjamin ketepatan dan konsistensi untuk jangka masa panjang. Okay. Perancangan program bersama rakan strategik. So kita ada buat program dengan pihak JAIZ, iaitu Itikaf bersama pelajar, kempen solat berjemaah, Quran Hour. Bersama ISMA, kita ada forum kepimpinan Islam, kita dah buat beberapa kali. Hospital Salam, program bubur lambuk. CIMB, kita salurkan bantuan kepada fakir miskin. Baitul Khadijah, program ziarah Habib. Baitul Khadijah ni salah satu kita punya ejen untuk dapatkan Habib lah, Habib luar. Dan PGI BNS ni program anak autistik, dan KRS khusus umrah dan haji. Perancangan program dakwah di luar karya. So kita ada ziarah mingguan Muslim. Buat masa kita buat Taman Izora, Taman Senawang Jaya. Bantuan pack asas makanan, kita punya gerobok rezeki kita dah melangkaui sampai Senawang Jaya. 10 rumah kongsi di sekitar Seremban, mostly Indonesia, 90% Indonesia. Taman Lili, Dapur Kausar Seremban, ini untuk ada satu dekat bandar Seremban tu, dia punya dapur kat situ, Central Kitchen untuk gelandangan Seremban. Dan orang awam di sekitar Seremban lah. Kriteria ke-30, mengoptimum sumber dalam kalangan ahli karya, ahli agama, Imam Nawfal, Ustaz Azhari, Ustaz Wan Aminuddin, Ustaz Naim dan Ustaz Alim. Dari segi profesional pula, Muhammad Ishak, Syarizan,
imam kita, Fazli Rizal, dan saya sendiri dan Dr. Paimah. Corporate, pengurusi kita Haji Muhammad Asnaf. Tenaga mahir, kita ramai tenaga mahir di kalangan ahli karya kita ini, masuk Haji Samsudin, Abang Yus kita, Haji Syukur, seorang surveyor, Cikgu Hisham, Haji Harun, Asu, Wadan ni tim, salah seorang tim gerobok rezeki kita, Khairul Syafiq, Kasha ni pun sama, tim gerobok rezeki kita, dan Farizal. Kita juga ada di kalangan pesara, Datuk Abu, Haji Saleh, Abang Razali, Kak Jan, Haji Nurjan, Haji Rozali, Lieutenant General Datuk Haji Khairuddin, ini adalah kita punya auditor, memeriksa kira-kira, dan juga Datuk Seri Rahim. Next, inovasi dalam pengurusan. Kita mengamalkan sistem fail berkomputer. Pangkalan data ahli karya, terutama kepada khairat, kita menggunakan sistem komputer. Kita juga ada page Facebook masjid kita, www.facebook.com/mqiklh. So tuan-tuan boleh search kita punya Facebook page. Pengiklanan digital, kita menggunakan WhatsApp dan Facebook untuk program-program ceramah dan juga program khas masjid. Sistem ceramah maya, kuliah di ruang utama masjid dirakamkan dan dimuat tarik di YouTube. So buat masa ni kita punya subscribers rasanya dah banyak dah. Tuan-tuan yang mana ada akses kepada YouTube tu boleh live tengok kita punya recording lama-lama tu. Contohnya kita punya page Facebook dan YouTube. Perancangan pengurusan tanah wakaf, buat masa ni masjid kita tak ada tanah wakaf. Kita tak uruskan mana-mana tanah wakaf. In fact kita pun tak ada tanah kubur. Dan komponen pengimarahan, ibadat solat 5 waktu. Solat fardu dilakukan secara berjemaah di masjid setiap waktu setiap hari. Bilal bertugas melakukan azan tepat pada waktunya untuk setiap waktu solat. Kualiti bacaan imam rasmi ditasyirkan oleh pegawai di Jabatan Agama serta ustaz-ustaz yang menziarahi masjid. Purata kehadiran jemaah adalah 150 orang. Sasaran kita 120, tapi lebih daripada apa yang kita sasarkan. Penggunaan pembesar suara menepati kehendak JAIZ. JAIZ ada menetapkan basic tools untuk sound system masjid ni. So far kita comply dengan sistem tu. Ibadat solat Jumaat, imam dan khatib bertugas mengikut jadual. Khatib menyampaikan khutbah menurut teks yang disediakan oleh JAIZ. Buat masa ni kita so far tak ada isu komen daripada JAIZ mengatakan kita tak comply. Cuma hari tu lagi masa Ustaz Abdullah Khairi datang, Ustaz Abdullah Khairi dia tak ikut teks. Masa tu kita dapat teguran sikit lah. Penyampaian khutbah yang berkualiti oleh imam muda. Tazkirah bacaan hadis disampaikan oleh petugas masjid 20 minit sebelum azan Jumaat dilaungkan. Ibadat amalan sunat, itikaf. Masjid terbuka untuk program itikaf dengan kelulusan pegawai masjid. Program itikaf tetap di bulan Ramadan terbuka untuk semua ahli karya. Yang ini memang setiap tahun kita buat. Tahlil dan Yasin dijalankan pada setiap minggu pada malam Jumaat. Solat gerhana kita pernah buat sekali last year. Solat hajat dilakukan ikut pada permintaan ahli karya selepas solat isyak. Selalunya kita buat. Qiyamul Lail dijalankan setiap 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini setiap tahun memang kita organize program ni. Dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan setiap hari selepas isyak. Di bulan-bulan lain biasanya kita organize selepas subuh, selepas asar dan selepas solat maghrib. So ada beberapa kumpulan kat situ. Solat untuk tadarus ni, kumpulan Haji Wan Razali, kumpulan Haji Saleh, kumpulan Prof Ghazali, kumpulan Haji Roslan. Manakala tadarus harian kita setiap hari selepas subuh, sekiranya tiada kuliah subuh. Ini adalah aktiviti tahunan kita sempena Ma'al Hijrah. Kita buat doa awal dan akhir tahun, ceramah Ma'al Hijrah, bubur Ashura dengan kerjasama pihak Hospital Salam, jamuan untuk ahli karya selepas solat isyak. Ini antara program kita. Program Maulidur Rasul, kita ada 4 rakan dan selawat.
ceramah Maulid Rasul, jamuan selepas isyak, bacaan maulid. So kita juga organize ceramah Isra Mi'raj. Ni kita jemput Syekh Muaz Baini, dan selepas tu kita ada jamuan. Aktiviti tahunan Ihya Ramadan, promosi Ramadan, ucapan sambutan di setiap hari di masjid dengan makanan disediakan oleh pihak masjid, moreh setiap hari selepas tarawih. Cuma tahun ni kita tak ada moreh. Tarawih Al-Quran setiap hari selepas tarawih dan pada waktu duha oleh muslimat. Itikaf terbuka sepanjang Ramadan dan program khusus Qiyamul Lail pada 10 malam terakhir. Sahur disediakan oleh pihak masjid pada 10 malam terakhir. Bubur lambuk disediakan setiap hari oleh pihak masjid atau penginfak. Tazkirah ringkas oleh penceramah atau imam tarawih jemputan sebanyak 2 kali sepanjang Ramadan. Majlis khatam Al-Quran dibuat pada 27 Ramadan. Sumbangan asnaf dibuat ketika majlis khatam Al-Quran. Dan kaunter zakat fitrah dibuka pada setiap hari di bulan Ramadan selepas waktu isyak. So untuk tahun ni kita punya amil zakat fitrah Imam Jumali. Aktiviti tahunan untuk Aidilfitri, solat air raya diimamkan oleh Imam Nafal pada jam 9. Tahun ni kita buat pada jam 9, lewat sikit. Takbir bermula 1 jam sebelum solat bermula. Jamuan disediakan oleh pihak masjid selepas solat air raya. Ziarah Aidilfitri dilakukan oleh Biro Dakwah. Waktu solat Aidilfitri diumumkan 3 hari sebelum hari raya melalui WhatsApp. Untuk Aidil Adha pula, solat air raya diimamkan oleh Imam Nawafal pada jam 8 pagi. Takbir bermula 1 jam sebelum solat bermula. Jamuan disediakan oleh pihak masjid selepas solat hari raya. Aktiviti sembelihan menggunakan kaedah 1 tim untuk start lembu dengan 5 orang tukang sembelih. Pembagian daging berjalan dengan menggunakan sistem kupon dan pembagian kepada asnaf dilakukan dengan bantuan NGO. Sambutan Hari Kebesaran, Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia, bendera Malaysia dipasang di sekeliling kawasan masjid. Khutbah sempena Hari Kemerdekaan dibaca semasa solat Jumaat. Program yang ni kita pernah buat sekali, program bantahan atas kejadian hina Nabi pada Jumaat 1 Mac 2019. Nazarul. Boleh ke? Ha? Berapa page? Berapa page ni? 70 lagi 20 page. Lagi 20? Boleh ke? Banyak tak payah baca sangat. Sebab dia orang tahu pun. Kan? Lagi 20. Lagi 20 20, okey. Boleh lah go through sikit. Tak, aku nak kalau beli sebab nak mengurangkan soalan kan. Lepas tu nak baca lebih. Ini panjang tak baca. Okey. Yang boleh goreng tu. Slide kat muslimah pun okey.
Ustaz tu? Tak, itu kita lepas. Untuk tahu yang makna dan lain sebagainya. Kita sort bagaimana. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita sambung sikit lagi. Ada lebih kurang dalam 20 slide. Okay, program keilmuan umum kuliah maghrib, mostly kita dah cover banyak subjek, banyak topik pada kuliah maghrib kita. Cuma pada tahun ni kita short satu topik untuk muamalat. Dr. Azrul tak ada dah kan, dan kita insyaAllah kita akan gantikan. Dan sekarang ni kita pun dah mulakan, since kuliah maghrib kita penuh, jadual dia penuh, kita dah organize kuliah selepas Zuhur pula, setiap Selasa, Rabu, Khamis oleh Ustaz Saifullah. Okay, next. Untuk kuliah subuh juga kita dah cover tauhid, akidah, fiqh, tasawuf dan Islam dan sains. Okay. Semua tenaga pengajar kita mempunyai tauliah yang dikeluarkan oleh pejabat mufti. Okay. Next. Untuk kuliah bulanan, kepegawaian tajuk Kepentingan Cinta pada Nabi, Forum Sejarah Tanah Melayu, dakwah kasih sayang Abid Liu, Al-Quran, ijazah sanad Syekh Quraim, kesempurnaan solat oleh Ustaz Radhi. Kesemua kita punya program-program kuliah ni diorganize oleh Biro Pendidikan kita. Ini adalah sebahagian daripada senarai kuliah khas yang kita pernah organize daripada awal tahun 2019 hingga ke awal tahun 2020. So banyak nama-nama besar dekat sini. Ini adalah contoh kita punya advertisement program-program kuliah. So dekat situ ada muka Ustaz Nazrul, Dr. Zul, Ustaz Abdullah Khairi, Ustaz Radhi, Ustaz Fawaz, Syekh Quraim. So banyak nama besar. Untuk program keilmuan wanita secara umumnya, kuliah bermodul hadis Riyadhus Salihin, kelas tajwid, fardu ain, pengurusan jenazah. Okay. Untuk kelas muslimah ni, kelas muslimah ni aktif setiap hari, hampir setiap hari muslimah ada kelas pagi di dewan kuliah kita. Okay, next. Khusus kemahiran, muslimah ada organize kuliah kelas memasak bersama Biro Muslimah. Ini pernah diadakan. Untuk remaja pula, kelas-kelas tajwid dan tasmik untuk remaja, jadual Isnin hingga Rabu setiap minggu. Sasaran kita setakat ni pelajar datang 80%. Dan kelas tahfiz mingguan setiap Sabtu dan Ahad, kehadiran lebih kurang 60%. Dan juga kita organize camp ibadah remaja dan kanak-kanak. Ini adalah gambar-gambar yang pernah kita organize dulu. Untuk keilmuan belia remaja, akademik dan kemahiran, ini adalah sebahagian gambar-gambar yang kita pernah organize program-program. Ini kalau tuan-tuan perasan, ini adalah bangunan lama kita dulu sebelum kita extend wing kiri ni. Okay. Ini adalah salah satunya program memanah untuk remaja dan kanak-kanak mingguan, dan program Jogaton sempena Hari Terbuka Lavender Haid. Okay. Dan ini adalah kita pernah buka booth untuk non-Muslim masa Hari Terbuka Masjid. Kita jemput Hidayah Center, kita collaborate dengan Hidayah Center untuk manage counter tu untuk non-Muslim. Hikmat Community, Pusat Pengetahuan Agama, koleksi pelbagai kitab dan risalah agama berorientasi tajuk dan bidang agama terdapat di rak-rak buku dan perpustakaan masjid kita. Sekarang ni perpustakaan kita terletak di bilik Bilal belakang ni. So tuan-tuan kalau nak pinjam buku ke, just rujuk kat dalam bilik ni, ada banyak buku. Hikmat Community, kita ada pengurusan jenazah,
buat masa ni kita punya pengurus jenazah Haji Syukur, juru mandi, juru kafan Haji Syukur juga bersama-sama dengan Imam Naufal dengan Haji Jumali. Untuk wanita Haja Aminah. Pemandu van jenazah buat masa ni Abang Razali, kita punya AJK Khairat Kematian, Imam Naufal. Penggali kubur buat masa ni kita menggunakan khidmat daripada Masjid At-Taqwa. Okay. Ini adalah program Khairat Kematian, yang mana kalau tuan-tuan yang mana belum lagi mendaftar untuk Khairat Kematian boleh rujuk kepada Abang Razali, AJK Khairat Kematian kita. Buat masa ni komposisi keahlian, kalau nak dibandingkan antara kita di Lavin Hayat ni dengan Nusa Intan lebih aktif jumlah keahlian. So harap-harap di Lavin Hayat ni lebih ramai orang join kita punya Khairat Kematian. Sekarang ni kalau tengok dana Khairat Kematian ni lebih kepada Nusa Intan. So orang Nusa Intan top up kat sini. Jadi kita kena segan sikit dengan orang Nusa Intan. Jumlah kematian yang kita dah manage setakat ni lebih kurang dalam 54 kematian kalau tak silap saya. Okay. Ini adalah tim muslimah kita. Untuk kesenian dan kebudayaan Islam, kita ada kasidah mingguan oleh pelajar-pelajar madrasah, kumpulan mahaban muslimat, kumpulan berzanji muslimat. Lelaki tak ada berzanji kan? Okay. Ini adalah aktiviti rekreasi tahunan, hari terbuka masjid. Tapi ini kebanyakannya adalah muslimah yang organize ni, program-program keluar ni. Okay, ini adalah hari terbuka masjid kita pada 9 November 2019. Kita menjemput Ustaz Abid Liu. So ni adalah gambar-gambar kenangan lah pada program tu. Ni program gotong royong kita. Program ziarah kebajikan, ni yang kita buat selalu pada setiap hari Isnin petang. Okay. Khidmat komuniti amal, bantuan kepada pemohon yang memerlukan. Apabila ada pemohon yang mohon bantuan, kita akan peruntukkan RM300 one off. Dan program gerobok rezeki masih berjalan program ni, cuma dia punya scale tu kita kecilkan sikit lah, tak macam yang masa PKP hari tu. Ini adalah gambar-gambar yang kita pernah rekodkan sepanjang program gerobok rezeki. So kita punya gerobok rezeki kita pernah hantar sejauh mana? Perak, Bagan Datuk kita pernah sampai. Kita hantar 200 pack makanan ke Bagan Datuk. Itu paling jauh sekali. Ada permohonan kita terima daripada Sabah, tapi kita tak mampu nak fly ke Sabah. Okay. So kita dah spend lebih kurang dalam 400,000 untuk program gerobok rezeki tu, mencakau lebih kurang dalam 10,000 penerima. Okay. Dah. Okay, itu saja. So harap-harap benda ni memenuhi kehendak dan standard yang ditetapkan oleh pihak JAIZ dan JAKIM, berdasarkan kepada apa yang telah kita persembahkan kepada mereka pada 14 hari bulan tu. Kita yakin kita memenuhi kriteria tu almost 90%, hampir-hampir 95%.